Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemah. Okey, so kita jumpa semula. Firstly kita mulakan kelas pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, introduction to data structure. Okay, this topic just to explain the basic of data structure and ADT. Two main terms that you need to familiar is are abstract data type ADT, and another one is data structure itself. Okay. So at the end of this chapter, students should be able to define data structure, be able to define abstract data type ADT, and associate between ADT and data structure. Okay, firstly, what is the data? Data ni raw material that processed by computer program. Okay, data ni value lah, value, kan? If it's a single value, we call it as data. For example, group name, okay, D1CS1103F, tu one data, right, one value. Ataupun kalau kita ambil lagi information related to group F ni, for example time, from what time to start and end time. Lepas tu ambil dia punya date, day, Sunday, Monday, Tuesday. Okay, lepas tu lecturer. Okay, siapa yang mengajar subjek tu. Okay, another one is course. Example CSC 248. So we combine all those information data, then it become information. Okay, information pasal apa? Timetable, jadual, kan? Betul tak? Bila combine semua jadi jadual. So dia bermula daripada data lah. Okay, in programming ni kita ada dua jenis data, two types of data. Okay, primitive data and another one is data structure. Okay, so ada dua primitive data ni yang biasalah, yang ada kita guna yang standard data type. Okay. Okay, data type ni ada integer, long, double, float, boolean. Okay. Ataupun ada in Java ada certain data type tu jenis object. Okay, for example string, array also is an object. Okay, another one beside the primitive data type. Okay, another types of data is called abstract data type. Ada satu lagi. Ni yang kita nak perkenalkan ni, nak berkenalan ni. Okay, or the short form is ADT. Okay, abstract data type, or it call it as ADT. Nampak tak? Kau pernah besar lagi. Boleh nampak? Nampak. Ni lah kita nak belajar ni. ADT. Nampak. Abstract data type. Kena biasalah dengan term abstract data type. Okay, abstract in Java. Ni characteristic of Java ni, abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, kan? Abstraction ni the act of representing essential features without including the background detail or explanation. Abstract ni dia ambil the important data only from the certain object. Okay, example person. Example tengok kawan awak buat kelas person tadi, kan? Dia abstract, dia ambil name, age, address. Tu dia punya abstraction dia. Interface, ada juga jenis ni interface ni kelas lah ikut jenis kelas. In Java dia ada berapa jenis
class kan, static class, interface class, abstract class. Ada kawan awak guna abstract class tadi. Macam nama tadi, Ashraf buat Among Us tadi, game Among Us tadi kan. Dia buat kelas player, abstract class player, tapi dalam class player tu tak ada method abstract. Sepatutnya bila dia define dia tak ada error, tak ada error kan, tapi tak bergunalah dia buat abstract class tu. Kalau dia buat kelas biasa pun dah okey, dah tak ada apa pun sebenarnya. Okey, tapi bila dia buat abstract class, so you kena at least you ada one abstract method. Okay, next, array. Ada masuk ke? Tak ada. Okay, array static data structure. Okay, another type of okay, array is a static data structure. One of the example of data structure is array. Array itself is data structure. Okay, consist of data. Biasalah you dah biasa gunakan consist of data, item of same type and data stored contiguously in memory. Contiguously ni dia ada back to back lah, ataupun kalau sekarang ni zaman COVID-19 kan, direct contact. Dia ada direct contact. Dia ada contact lah. Misalnya kita nak kesan siapa yang ada yang positif tu, dia kena kesan, dia kena backtrack lah dia punya sejarah apa tu, so dia untuk jejak nak find direct contact dia ataupun contiguously person ni. So dia buat backtrack siapa yang ada contact person kan, ataupun person under investigation, PUI. Kan biasalah term tu sekarang ni, betul tak? COVID-19. So maksud dia array ni pun contiguous ni maksud dia back to back lah, sebelah-sebelah. Okay, berdudukan in sequence, array, fixed length, tak ada masalah, rasa awak tahu dah ni. So okay, array in object oriented considered as reference type, can be either primitive or abstract data type. Array itself dia boleh buat, dia dah ada primitive data type ataupun kita boleh buat ADT. Macam mana tu? Okey, biasa kita guna array ni macam ni kan, integer directly, integer C, ni kita letak bracket tu adalah array lah, dia jadi array, ada letak new. Tapi kita boleh jadikan dia ADT. Example kita buat kelas student, student tu jadi array. Okey, maybe ni dah jadi ADT. Macam mana ADT tu? Okey. Okay, kita tengok nanti dulu, to hold dulu, KIV dulu, apa dia ADT. Okay, firstly, what is the data structure? Data structure is an arrangement of data in computer memory or even disk storage. Nak susun data je sebenarnya. Data structure is arrangement ataupun how we represent the data. Okay, the model atau the model of data, macam mana kita nak buat susunan. Susunan in sequence ke ataupun berterabur ke, scattered ke, macam mana. Okay, many algorithm require a proper representation of data. So algorithm ni dia nak proper representation of data, so kita kena provide the data structure to the algorithm. This representation and the operation that are allowed for it are called data structure. Representation of an operation called data structure. Okay tak? Okay, data structure actually data representation. Kita nak represent macam mana data, dalam bentuk list ke, berjujukan ke, bentuk table ke, dalam bentuk pokok ke, macam-macam cara. Okay, tu satu benda kita represent data. Another thing is we can manipulate the data. Once kita represent data dia tu, so kita boleh buat manipulation, macam mana operation dia. Dua benda lah, satu nak represent data, another one
how we manipulate the data, ataupun we need to impose the operation on the data structure tu. Dia punya operation dia senang, dia deletion, nak store data, insertion, macam tu. Ni dia proper definition about data structure ni. Organization of information. Organization of information usually in memory for better algorithm efficiency, such as queue, stack, linked list, heap, dictionary. Okay. Cara kita nak susun data senang je kan? Betul tak? Boleh faham tak? What is the data structure? Boleh doktor. Boleh doktor. Simple wordnya cara kita nak susun data lah. Macam mana nak represent data kita tu. Okay, nak bentuk mana? Bentuk dalam susunan macam mana? Okay, ni contoh-contoh dia boleh buat dalam queue, stack, linked list. Ni lah you akan belajar lah nanti. Okay, example of data structure. Ni data structure array. Okay, linked list, queue, stack. Ni jenis-jenis data structure. Okay, for example sini collection of data ni. Example boleh nampak tak? Kau tak jelas sangat tulisan dia. Weh, Shopee pula. Kurang jelas sikit. Zoom sikit lagi doktor. Zoom lagi, okay. Sikit lagi. Okay, nampak. Oops. Oh, lari-lari pula ni. Oh, payah nak setting. Okay. Ni yang first ni collection of data different type. Ni dia data jenis lain-lain. Ni ada integer, ada string, ada float, string. Macam tu dia contain various of data type. Okay. Ni pun yang ni pula semua data ni adalah jenis yang sama semua, integer semua kan. Okay, ada certain data yang kita berhadapan ni, ada juga data dalam bentuk objek. Objek student. Student satu dia ada nama dia, ada age dia apa semua. Dia ada satu objek, dua objek. Objek satu, objek dua, objek tiga, objek empat. Okay. So macam mana kita nak handle this kind of data ni? So kita kena ada propose suitable data structure lah on this what kind of data, then we need to find the suitable data structure for the data. Okay, maybe kalau data yang sama kita sesuai guna array kan. Kalau data type yang berlainan ni kita guna linked list, for example. Kalau data jenis objek pula kita nak guna apa? Maybe nak guna tree, macam tu. Okay, characteristic of data structure. Dia ada different characteristic. Example array. Dia ada pro and cons dia lah. Array quick insert, laju untuk nak simpan data laju, tapi dia punya cons dia slow search, untuk search slow dengan delete. Dia fixed size. Ordered array ataupun sequential list lah ni, ordered array. Faster search dan unsort array, dia laju untuk search, untuk insert lambat. Stack pula last in first out access. Okay, slow as dia punya cons dia slow access to other item. You boleh tengoklah dia punya comparison ni. Okay, ataupun nanti kita belajar tu baru nampak lah apa dia, macam mana bentuk stack. Kalau you tengok sekarang ni, maybe you have no idea lah what is the stack, queue. Tapi kalau you imagine, rasa boleh dah. Dia stack ni macam timbunan, ada bentuk timbunan. Okay, kalau queue berbaris tu, ikut barisan. Okay, tree ni pokok, dia bentuk tiga segi gitu. Okay, hierarchy. Okay, so what the purpose? Okay, ADT ni. What is the ADT? Abstract data type concept. Okay, data structure is implementation of abstract data type. Okay, data structure we can implement in ADT. Okay,
Actually dia dah ada dalam Java programming, Java library, it already contain data structure, but at the same time we can create our own data structure. Yang itulah yang kita boleh buat, kita panggil ADT tu, extract data type. We can create our own data structure. In O language, the developer implement an interface with class while the user interest in ADT given as interface. Okay. So kita boleh manipulate our data structure ni kalau kita dalam Java ni guna ADT. Maksudnya kita boleh create our own data structure. For example, we want to create our own array. Kita tak nak guna array yang dah ada dalam library tu, tapi kita nak buat array kita yang specialized untuk our own need lah. Apa yang kita nak array tu. Kalau dalam array ni dia ada limitation dia, so we need to obey with the rules, right? How to use the array. But if you want modify the array, then we can come out with our own array ADT. Boleh tak? ADT specify the operation and behavior. So in the ADT ni dia ada operation and behavior, sama dengan you define the class lah. Okay, actually ADT ni how is the class, how we define the class. We need to define the behavior, dia punya attribute and so on. Okay, ADT is referred as object. ADT contain more than fundamental data type. So kita boleh define macam mana kita nak data structure tu through ADT. So we create a class, okay, to define the data structure. Okay, contoh dia kita nak buat array. So nak buat array ni apa dia attribute yang perlu ada. Tu operation apa yang array kena ada. Contoh dia untuk insert data, untuk delete data, okay, untuk search data. Macam tu lah. That's we call it as ADT. Faham tak? A data type that specify the logical properties without the implementation details. ADT ni in another word specify logical properties. Okay. Dia buat logical properties, macam dia buat model lah, template. Template. Ataupun we can create template untuk guna sebenarnya untuk yang objek lain yang terlibat. Ni kita buat template saja ni, ADT ni. Okay, extract data type. Okay, so far okay tak? ADT. Ke ada nak tanya pasal what's the ADT? Boleh tanya sekarang. Okay. So nanti komen jugalah what you understand about ADT tu. Okay. Sebab ni ADT ni nanti akan guna pakai dalam whole topik lah in data structure. Nanti kalau you tak faham ADT, sampai kau sudah tak faham apa benda ADT ni. Okay. Okay, next, data structure. What is the data structure? Okay, tadi saya dah brief sikit about the data structure. Okay, look at this slide. Data structure is concept on how to structure and manipulate data. Okay, structure and manipulate. Dia ada dua benda lah, two important things. Okay, firstly, we structure the data, how we organize the data or represent the data. Another one is manipulate data. Ada dua benda in the data structure ni. Firstly, how we structure the data ataupun represent or organize the data. Secondly, how we manipulate the data tu. Daripada structure tadi, kita nak manipulate macam mana, nak insert macam mana, nak delete macam mana, nak search macam mana, okay, nak display macam mana and so on. Okay, dua benda lah you kena ingat kat sini.
structured or represent the data, and another one is manipulate the data, then it's called as data structure. Systematic way of organizing a collection of data, dia secara sistematik, dia ada kaedah untuk organize data tu. Okey, contoh dia array. Cara array ni macam mana? Dia ada cara dia kan? Array macam mana dia ni? Macam saya mention tadi ada slide, the previous slide tu ada mention array is data that store in contiguous arrangement, right? Berturutan. Tu secara array. Dia ada sistematik dia lah cara dia. Kalau tree, pokok, bentuk tree, nanti akan belajar bentuk tree. Ataupun list. List dan dia lebih kurang je yang you akan belajar. Banyak lebih kurang array je sebenarnya. Dia ada linked list, sequential list, stack, queue. Tu sebenarnya dalam bentuk list lah semua. Okey. Okey, dia ada dua jenis data structure, static and dynamic. Okey. So kita boleh buat dia sebagai static ataupun kita boleh buat dia sebagai dynamic. Kalau kita create our data structure is static, ni dia punya pro and cons dia lah. Apa kita tengok sikit apa dia kelebihan kalau static. Kalau static, memory space allocation for data structure is done before the DS is built. Okay, kita kena allocate berapa size dia in the first place. Awal-awal tu kita kena set, example array kan, kita set berapa size kita nak guna, 100, 20. Okay. Meanwhile, kalau dynamic ni, memory space for data structure is done during execution. Kalau dynamic tak payah set, kita boleh tambah. Dia boleh tambah, maksud dia size dia mengembang ataupun menguncup, shrinking. Okay, boleh mengembang lah, shrink. Grow. Shrink tu menguncup kan, dia grow. Kembang, lepas tu dia boleh, kalau kita delete dia menguncup size dia. Tu beza dia kalau static dan dynamic. Okay, secondly, static data structure are fixed at the time of creation. Dia fixed at the creation. Maksud dia apa ni? Yang tadi jugalah grow shrink. Dia boleh mengembang dengan menguncup dia punya size dia. Structure use to store a postcode credit card. Okay, structure use modeling traffic flow. Ini example dia lah. Okay, static. Dia ada advantage of static. Okay, easy specification. Programming language usually provide easy. Dia kalau static ni senang lah nak guna. Kalau dynamic ni biasanya complicated lah sikit. Okay, disadvantage must to make sure there is enough capacity. Since the number of item we can store the static was created, we have to make sure there is number large enough. Okay, kalau tak dia jadi array index bound exception. Kalau kita guna lebih pada size dia akan keluar error kan, betul tak? Kalau yang dynamic pula, there is no requirement to know the exact number, so we needs to know the size in the first place. Tak perlu tahu sebab dia grow and shrink. Okay, since dynamic data can shrink grow exactly the right number, there is no need to know. Okay, efficient. So dari segi penggunaan memory usage is very efficient because we delete the data, then our space we can use for others data. Okay, dia efficient. Contoh kita buat software lah kan, kita delete file-file berkait dengan software tu, so space tu kita boleh guna untuk software lain. Dynamic macam tu. Itulah maksud dia dynamic. Then the structure will always have exactly the right size, no memory space is wasted. Tidak membazir memory.
Okay, kalau yang di dynamic ni memory allocation overhead, dia mungkin dia boleh melebihi daripada yang limit storage. Example, kita ada 1 terabyte storage. Bila kita buat dynamic ni, dia boleh overhead lebih lagi pada tu. So crash, you punya server down. Okay, tu biasalah berlaku kan. Tu kalau kita buat tak without control, ni dynamic ni kena ada control jugalah. Kalau kita implement it without control, then itulah ada berlaku hang ke crash ke, biasalah tu. Okay, ADT versus structure, data structure. Okay, actually ADT is different and data structure is different. We cannot compare it back to back actually, because ADT is another different lah, different thing. Data structure is different thing. ADT is about object, how we define the object. Okay, meanwhile the data structure is the model of data. Macam mana kita nak model, lepas tu nak manipulate data. Okay, tak boleh nak compare sebenarnya. Tapi kat sini dia kata abstract ni logical picture, macam template lah ADT ni. Macam ADT ni lebih kepada kita nak define object lah. Dia ada properties dia ada method dia, and so on. Meanwhile data structure, as I mentioned earlier, to represent data and how we perform operation on the data. Okay, so dua-dua ni kita gabungkan sekali, ADT and data structure, barulah kita boleh buat kita punya data structure tu. Okay, ADT kita nak create object. Okay, so ni ada data structure tu, macam mana data nak represent. So blend together, so barulah jadi boleh buat data structure ni. Okay, application of data structure, sequential list, linked list, ni yang you akan belajar lah. Stack, queue, binary tree, ni you akan belajar. Okay, so far okay. Any question about data structure pula? Okay, Doktor. Muhammad Nakib Syahrin, ADT is implementation of data types. Implementation of data type. Macam mana ni implement data type? Menggunakan data type. ADT tu macam tak berapa kenal sikit. ADT is implement of data type. ADT tu macam tools lah, lebih kurang macam tools untuk kita guna untuk buat data type. Idea lain? What is the ADT and data structure? Mungkin you lagi faham daripada saya. Cepat komen. Ni, komen sini. Abstract data type. ADT is type or class for object whose behavior is defined by set of value and set of operation. Is a type of class or class for object. Is a type of class or class for object. Dia bukan type of class. Type or class of for object. Type or class of object. Boleh lah. Object whose behavior is defined set of value and set of operation. Set set of value. Set of value ni dia punya attribute lah dia kan. Okey lah, boleh lah bagi. Good job. Thank you, Doktor.
Ahmad Nabil. A data type which is not implemented. Not implemented. It only has a conceptual format. You are free to implement code in your own way in your language of choice. Okay. Data type is not implemented. Maksud dia ada keperluan lain lah selain misal kata saya nampak lah masuk Ahmad Nabil ni. Maksud dia misal kata array. Dah ada dalam library Java kan, array. Tapi dia nak buat array dia sendiri. Macam tu lah. Betul lah tu. So dia boleh, you are free to implement code in your own way, in your language of choice. Okay. Boleh lah. Jawab, Ahmad Nabil. Lagi? Siapa lagi? Hari ni you ada nampak apa, you faham in different view lah. So boleh lah share kat sini. How do you understand about ni ADT and data structure? Ataupun combination of ADT and data structure? Boleh juga. ADT is an object that have attribute and methods. Okay, correct. Data structure is like storage for storing ADT. Storage is like a storage for storing ADT. The structure have function that can add, delete. Okay, the DF like storage for storing ADT. Ni kurang tepat ni. Data structure is storage. Data structure dengan ADT tu bukannya dia macam benda sekali kan. Data structure tu kita buat data structure tu guna ADT. Macam tu. Faham tak? Like a storage for storing ADT. Dia bukannya benda asing, macam dia sekalikan lah. ADT dengan ni. Dia macam data structure ADT berpisah tiada. Macam tu. Dia tak boleh dipisahkan. Dia bukan different thing. Dia macam boleh di-blendkan sekali. ADT ni macam objek yang kita create the data structure tu. To represent the data structure. Boleh tak? Okay. Okay lah. Ni. Good job. Aiman. Abstract data type. Tadi Farhan tadi. Okay. ADT is abstract concept defined that represents some data and operation on the data. Okay. Abstract concept that represents some data and operation on the data. ADT ni dia bukan data structure lagi sebenarnya. Dia cara kita nak create data structure. Okay. Abstract data type. Macam mana saya pun lah dia benda subjektif sebenarnya. Macam quite confusing. Okay, abstract concept define that represent some data and operation. Okay, maksudnya dia dah blend dah. Aiman Syahir ni dia dah blend ADT and data structure. Boleh jugalah lah. Some data and operation on that data. Boleh. Sebab rasa dia dah blend sekali dengan data structure tu. Okay. Good job. Muhammad Iman. ADT is like a tool to represent data structure. Okay. Dia macam tools untuk represent data structure. Boleh. ADT ni kita create objek lah. Create objek dengan behavior untuk represent. Betul. Boleh. Good job. Muhammad Iman. Hanif. Sekali lagi Hanif. Hebat ni. A particular way of organizing data in computer so that it can be used effectively. Betul. Okay, particular way organizing data. Kita guna cara yang particular dalam yang betul lah cara bentuk untuk guna data. Dia particular way ni dia ada different type of representation dalam bentuk array, dalam bentuk linked list, dalam bentuk stack, tree and so on. Okay, second good job to Hanif. Okay, next
Implementation of generic classes. Okay, normally in ADT we need to use generic classes. Bukan wajib, not compulsorily really, but either alternative, but the best practice. Okay, the best practice we apply this generic class. Okay, this is the best practice because once we apply the generic class, so it can deal with different types of data. Okay, let's look what is the generic class. Kau dah pernah guna generic class? Belum. Belum lagi. Kalau ADT ni the best practice belum lagi. Okey. Kita guna generic class. Okey. Dia ada support lah, ada Java 5.0, dia ada version 5.0 above support. Okey. A generic class is general class which allow the same organization and operation on different ADT. So kita boleh deal with the different ADT, different data type lah. ADT ni boleh consider juga sebagai data type. Data type yang kita create. Boleh juga. Sebab ADT ni macam very subjektif lah. Dia boleh relate dengan data structure, dia boleh relate dengan data type. Macam tu. Very broad dia punya definition dia tu. Okay, generic class. Generic provide a way for you to communicate the type of collection to compiler. Okay, type of collection to so that it can be checked. Once the compiler know the element type of the collection, the compiler can check that you have used the collection consistently. Insert the correct cast and own value being taken out of the collection. Okay, generic class ni dia boleh specify. Java program let you specify the user can use different type of data. Dia boleh handle different type of data lah, data type and ADT as well. Okay. Dia boleh tak semestinya, example kalau kita buat kelas string, dia boleh guna untuk string saja kan, handle string value saja. Dia boleh receive string, boleh boleh pass string kan. Kalau kita create class ataupun method yang ada return type jenis integer, dia boleh return jenis integer saja, ataupun dia boleh receive integer value saja kan, boleh handle. Kalau kita buat kelas yang relate dengan student, dia boleh receive student object saja kan. Tapi kalau untuk generic class, once kita create class tu adalah generic, so sometimes kita boleh accept a student object, sometimes kita boleh accept integer value, sometimes kita boleh accept string value. Dia boleh tukar-tukar, dia boleh ikut user nak guna yang mana. Faham tak? Ni generic class, sebab tu dia general lah. Dia did not specify the type. Okay, generic programming involve the design of implementation of data structure that work for multiple types. Okay, dia boleh terpakai untuk semua jenis. Okay, to be specified later, can achieve with type variables, has one or more type variable. Dia boleh terima semua jenis data. Okay, macam mana kita nak buat generic class? Generic class tu dia lebih kurang macam biasa je, tak, cuma belakang dia ni letak benda ni. Kalau jumpa benda ni tu generic class dia tu. Okay, dia letak variable e. Dia biasalah dia guna benda ni. Okay, you boleh carilah apa dia e ni. Saya pun kurang pasti juga e, what is the e. Tapi kalau untuk generic class tu, dia letak simbol ni belakang ni, belakang class. Sama juga dengan objek, method dia ni. Dia letak ni, dia punya return type dia ni. Dia boleh return e. Maksud dia boleh general lah, dia boleh sama ada boleh integer ke string ke, dia boleh tukar-tukar nanti.
Okey. Boleh letak E tu. Faham tak? Kalau kita letak public integer get, integer value saja boleh return, betul tak? Tapi untuk ni dia boleh return any kind of data. Okay, for example, kalau kita nak declare nak guna create object, so object dia tu belakang dia tu kena ada benda ni. Kita nak jenis apa? Jenis student. Release ni nak guna untuk jenis student, object student. Release object book. Okay, kita specify untuk kelas mana kita nak guna ni. Okay, nanti kita gunalah. Mungkin tak nampak lagi cara ni. Tapi yang ni bukan wajib guna generic class. Ni this the alternative, but it also as a best practice when we implementing data structure. Okay, guna generic class. Okay, why generic? Stronger type check at compile time. Okay, Java compiler apply strong type checking to generate code and issue errors invalid type safety, fixing the compile type errors. Okay, eliminate cast. Dia boleh eliminate casting tu. Tak perlu buat casting. Kalau kita buat generic class ni, sebab kelas tu dah tahu dah untuk guna jenis data apa, so dia tak perlu casting lagi. Ni yang rasa yang paling signifikan lah. Kalau sebab apa kita nak guna generic class. Enabling programmers to implement generic algorithm. By using generic programmer can generate algorithm that work on a collection of data. Okay. Okay, nanti kita jumpalah nanti ni, ataupun you boleh cari example of generic class. Okay. Okay, for example generic class. Okay, tengok ni. Jumpa ni, maksud dia ni adalah ni method dia generic static E. Dia ada cara dia lah, kita kena follow ni. Oops, slow. Ni ni generic method. Dia boleh juga tak nak kelas, nak method saja pun boleh. Kita buat method saja yang generic. Ni. Ataupun kita buat generic class. Generic class public class box ada T belakang dia. Kita letak simbol T. T ni represent itulah generic class lah. T ni kita boleh assign any kind of value. Any kind of data type, integer, float, object and so on. Okay. So kat sini method dia nak return jenis apa? T. T tu maksud dia boleh return apa-apa jenis lah. Private ni object T. Okay. Okay, dia buat create class box. So masa dia nak create object, dia specify jenis objek yang dia nak create tu. Example, integer box ni dia jenis integer. So dia hantar ke T ni. So dia guna integer lah kat sini. Kalau dia nak guna untuk string, boleh juga. String box. Dia create objek dia string. Type string. Macam tu. Okay, lepas tu macam biasalah. Lepas dah declare dia tu, macam biasalah guna, tak ada apalah. Okay. Okay, so tambah lagi lah generic class. Okay. So you can place comment about this generic class.
Okay, ada soalan tak kait dengan ni? So far? Tu dah habis lah introduction. Sikit dia introduction. Dia apa? Mostly about three thing lah, three important terms. Okay, ADT, data structure and generic class. Itu yang nak sampaikan hari ni. Any question? Ada? Doktor, Ya. ada contoh tak yang contoh ADT dengan data structure tu? ADT data structure, contoh dia. Ha. Okay, good question. Siapa tadi? Alia Ya saya. Alia Natasha. Okay. Contoh dia macam ni lah. Tadi saya dah mention sebenarnya. Kita array. Kita nak guna array kan. Kita buat array tu dah ada dalam Java actually, right? So cara kita nak guna Java array tu, kita create Java array, lepas tu ada new operator semua tu kan, dia punya size berapa apa, itulah ada cara dia tu kan. Tapi kita rasa array tu ada something apa, we need more beside what array in library offered. Then we need to add new features, ataupun kita nak buat features yang sesuai dengan kehendak kita. So we create our own array. That is ADT. Okay, boleh Alia? Okay. Boleh. Dia macam kita create array Atas. baru tu, dia macam jadi ADT lah. The new array tu is called as ADT. So the new array tu we can use untuk keperluan kita. Okay, ADT, abstract data type. Macam data type lah. Data type tu yang biasa, dia ada primitive data type kan. Primitive dengan ADT. Primitive tu yang dah ada. Okay, yang ADT ni kita create ataupun kita improve. Tak sesuatu completely new. Sometimes ADT tu kita improve ataupun kita buat our own version of array. So itu adalah ADT lah, abstract data type. Actually ADT ni kita define object lah, object, lepas tu dia punya operation dia apa dia. Okay, kalau on data ni dia simple je sebenarnya operation dia. Operation dia nak delete, nak insert, nak sort, nak searching, nak search. Tu dia punya operation dia. Macam mana kita nak macam mana yang kita nak guna. So kita create lah our own ADT, data structure apa yang kita nak, macam mana nak represent our data. Okay, thank you Alia. So saya bagi good job jugalah wakil perempuan. Thank you, Doktor. Ya, ada soalan lagi? Itulah saya nak sampaikan hari ni. Any last question? Tak ada? Itu sajalah untuk hari ni. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan bye bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Bye. Thank you doktor. Okay. Good job sekali lagi. Okay. Day. Okay. Assalamualaikum.